Saya akan mulakan pengenalan dengan masuk falsafah. Falsafah dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai filosofi yang berasas dari bahasa Yunani iaitu filosofia. Philo bermaksud mencintai dan sophia bermaksud hikmah dan kebijaksanaan. Jadi, kecintaan terhadap hikmah mereka itulah yang mendorong ahli falsafah untuk persoalkan setiap sesuatu yang berlaku di sekeliling mereka untuk mencari kebenaran. Falsafah adalah suatu bidang yang merangkumi tentang ilmu logik, metafizik, ideologi, epistemologi dan sebagainya. Falsafah merupakan satu ilmu yang sangat luas dan berkait rapat dengan pemikiran manusia. Ilmu falsafah merupakan satu tujahan ilmu yang membawa kepada pencarian tentang kebenaran sesuatu asas ilmu dan juga merupakan satu daya pemikiran yang bermaklumat untuk mendapatkan kebenaran sama ada persoalan itu dari sendirinya atau orang lain. Bagi slide ini, kita lihat 3 perkaraan dalam memahami falsafah. Pertama, falsafah melibatkan pemikiran yang asas dan fundamental, iaitu kita melihat sesuatu dari sudut paling dasar. Kedua, falsafah juga memerlukan pemikiran yang mendalam, bukan sekadar melihat pada permukaan saja. Ketiga, falsafah membantu kita memberi makna kepada sesuatu konsep supaya kita lebih memahami maksud sebenar. Secara ringkas, falsafah membantu kita berfikir dengan lebih mendalam dan bermakna. Selain itu, slide ini menerangkan hubungan antara falsafah dan pembangunan negara. Pertama, falsafah bersifat universal iaitu boleh digunakan secara umum. Namun, falsafah juga boleh disesuaikan mengikut konteks sesebuah negara termasuk budaya dan cara pemikiran. Selain itu, falsafah juga mempunyai unsur lokal kerana setiap negara mempunyai cabaran yang berbeza. Kesimpulannya, falsafah bukan sahaja bersifat umum tetapi juga penting dalam membentukkan pembangunan negara mengikut konteks masing-masing. Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPK. FPK merupakan satu usaha yang berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Ini bermaksud pendidikan di Malaysia bukan sahaja fokus kepada akademik, tetapi juga membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Selain itu, FPK juga berasaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seterusnya, maklumat utama FPK adalah untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan dan berakhlak mulia. Individu juga diharapkan menjadi seorang yang bertanggungjawab serta mampu mencapai kesejahteraan diri. Dalam masa yang sama, mereka juga dapat memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Dari segi ciri-ciri, FPK menekankan pembentukan insan yang seimbang dan mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan bukan sahaja melahirkan insan yang berilmu, tetapi juga insan yang mulia dari segi akhlak. Selain itu, FPK juga bertujuan menyediakan tenaga kerja yang cekap dan berkualiti untuk pembangunan negara. FPK mengandungi 5 hikmah utama dan akhirnya adalah untuk tunjuk kepada satu maklumat akhir. Hikmah pertama adalah membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan juga bersepadu. Pendidikan dilihat sebagai usaha berterusan untuk mencungkil dan juga mengembangkan bakat serta keupayaan setiap individu ke tahap yang paling maksimum. Hikmah kedua adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan juga harmonis dari segi jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Untuk memastikan individu tidak hanya cemerlang akademik tetapi juga mempunyai sasiah yang stabil dan juga teguh. Hikmah ketiga adalah rakyat yang berilmu dan juga berakhlak mulia. Pendidikan bertujuan untuk membentuk warga negara yang mempunyai pengetahuan tinggi dan juga berkemahiran serta memiliki perangan moral dan juga nilai murni yang tinggi, seperti yang ditekankan dalam elemen kepercayaan kepada Tuhan. Ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan juga berupayaan.
Hikmah keempat adalah untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian. Individu yang terdidik mengikut acuan FPK akan mempunyai ketahanan mental dan juga fizikal yang kuat, membolehkan mereka hidup dengan aman dan bahagia serta mampu menghadapi cabaran hidup. Hikmah kelima dan juga hikmah terakhir ialah memberi kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Ini merupakan matlamat tertinggi untuk FPK, melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga kestabilan negara Malaysia yang berbilang kaum. Seterusnya, FPK mempunyai 6 matlamat. Yang pertamanya, keteguhan iman. FPK adalah untuk melahirkan individu yang mempunyai pegangan agama yang teguh, sentiasa mensyukuri pemberian Tuhan dan juga mematuhi segala perintahnya sebagai landasan hidup yang bermoral. Yang kedua, berilmu pengetahuan. FPK adalah untuk melahirkan rakyat yang cintakan ilmu, mempunyai fikiran yang luas dan terbuka, serta sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan untuk kemajuan diri dan juga masyarakat. Yang ketiga adalah berakhlak mulia. Adalah untuk membentuk individu yang mempunyai peribadi yang terpuji, berdisiplin, bersopan santun dan juga mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Yang keempat adalah keutuhan perpaduan. Ini menekankan semangat kekitaan dan toleransi. Pendidikan berperanan sebagai alat penyatuan untuk menjamin keharmonian negara yang mempunyai pelbagai budaya dan juga bangsa. Yang kelima, sasial yang seimbang dan sepadu. Memastikan pembangunan individu yang menyeluruh dari segi jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, supaya tidak ada aspek yang terabai dalam pembentukan jati diri. Terakhirnya adalah amanah dan bakti. Adalah untuk melahirkan warga negara yang sedar akan tugas mereka, bukan sahaja berusaha untuk kejayaan diri sendiri, malah komited untuk penyumbang kepada kemakmuran dan kedaulatan negara.